Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah masih pada musim majlis tuan imam kita. Jadi ini kali kedua lah saya mai, itu saya ganti Ustaz Idris. Ni malam ni kuliah lah. Jadi hari ni kita sambut Ma'al Hijrah, satu Muharram. Malam ni malam 2 Muharram. Tuan buat baca doa awal tahun akhir tahun. Baca kot no. Tak apa, baca sendiri lah kot. Jadi tuan-tuan, kita dah sinonim. Bila masuk 1 Muharram, maka ada nasyid detik permulaan hijrah Nabi daripada kota Mekah, kota Madinah. Kita akan buat sambut Ma'al Hijrah. Sambut Ma'al Hijrah. Jadi tuan-tuan, bila sebut tentang Ma'al Hijrah ni, kita nak cerita bab hijrah lah tuan-tuan. Hijrah Nabi SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah. Jadi tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan, hijrah Nabi ni bukanlah Nabi itu berhijrah pada bulan Muharram. Nabi berhijrah pada bulan Safar. Mula keluar daripada Mekah tu pada bulan Safar. Tapi kenapa kita buat bulan Muharram? Yang pertamanya tuan-tuan, bangsa Arab ni dia tak ada kalender, dia tak ada jadual, dia tak ada tahun. Bulan ada, tahun tak ada. Bulan lama dah tuan-tuan. Yang 12 bulan ni tuan-tuan tengok kalender Islam ke, kalender bukan Islam ke, kalender apa-apa 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Kerana Allah yang menetapkan. Sama ada orang tu Islam ke bukan Islam, memang setahun 12 bulan. Dalam surah At-Taubah Allah Ta'ala sebut, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yakni bulan di sisi Allah yang Allah telah jadikan sebagai fitrah manusia. Bulan di sisi Allah ni 12 bulan. Tak kira kalender mana pun. Kalender tengok bulan ke, tengok matahari ke, 12 bulan. Orang Arab dia tak ada penggal tahun. Panggut tahun dia tak ada. Macam kita sekarang ni kalau tengok kalender orang putih, berapa bulan? 2023 kan. 2023 ni dipanggil 2023 Masihi. Dia panggil apa? Masihi itu siapa? Nabi Isa alaihi salam. Al-Masih, Masihi. Al-Masih. Nabi Isa digelar sebagai Al-Masihi, Al-Masih. Banyak apa sebab ada 3 pandangan lah. Ada yang kata pasal Nabi Isa ni tapak kaki dia tak macam kita. Tapak kaki kita tentu ada lengkung. Katanya Nabi Isa dia tak lengkung, dia lepeh. Jalan seolah-olah dia menyapu bumi. Ada yang kata Nabi Isa ni kerana banyak berjalan di atas muka bumi. Banyak berjalan. Ada pandangan yang ketiga, Nabi Isa AS ni bila nak berubat orang yang sakit, buta ke, sopak ke, dia sapu je. Masih tu sapu maksud dia. Al-Masih, sapu. Orang putih kata Mesayah. Dia sapu hilang buta. Dia sapu hilang sakit. Bukan kuasa dia, kuasa Allah. Dia berkat dia tuan-tuan. Jadi 2023 ni orang putih letak kalender berdasarkan tahun Nabi Isa lahir. Tahun Nabi Isa lahir. Tapi kalau ikut berdasarkan penelitian yang lebih tepat, sebenarnya umur Nabi Isa sekarang 2023 lah. Tapi kalau ikut kajian orang Kristian yang paling tepat, dia kata sebenarnya tak, lewat 2 tahun. Sebenarnya umur Nabi Isa yang tepat 2025. Kalender tu lewat 2 tahun. Tapi tak apalah, saya nak ceritanya 2023 ni umur Nabi Isa AS. Sebelum Nabi Isa dipanggil BC kan, Before Christ. Sebelum Isa dilahirkan, BC. Itu kalender orang Kristian, orang Rom. Empire Rom punya kalender yang tu, dia guna penggal tahun kelahiran Nabi Isa AS. Orang Arab dia tak ada. Orang Arab hanya ada bulan saja. Sebab tu tuan-tuan, yang ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban dan sebagainya tuan-tuan. Jadi sebab tu bila kita tengok tentang Nabi dilahirkan,
Nabi dilahirkan bulan apa? Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Ada kata 9, banyaklah khilaf. Tapi tahun apa? Tahun gajah. Kenapa dia panggil tahun gajah? Pasal bangsa Arab dia tak ada tahun. Jadi tahun itu dia bagi penggal tahun berdasarkan peristiwa yang berlaku. Kalau tahun itu jadi apa? Kemarau, dia panggil tahun kemarau. Kalau tahun itu tahun subur, dia panggil tahun subur. Jadi peristiwa yang paling besar sebelum Nabi SAW dilahirkan adalah Gajah Mesrang, tetap berah, dia panggil tahun gajah. Jadi sahabat Nabi ni pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an jadi masalah. Sebab Islam dah berkembang besar. Dah sampai ke Syria, sampai ke Iraq, luas. Jadi bila Sayyidina Umar hantar surat, tahun tak ada, bulan ada. 26 Ramadan, 7 Rejab, 8 Rabiul Awal, tahun tak ada. Dan surat ni pula daripada Madinah nak sampai ke Syam makan masa berbulan. Jauh. Jadi bila surat tu banyak sampai di gubernur, kadang-kadang gubernur keliru. Ini 26 Ramadan tahun ni ke tahun lepas? Ini 8 Rabiul Awal tahun ni ke tahun lepas ke tahun depan? Sebab penggal tahun tak ada. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan para sahabat duduk bincang. Kita nak letak kalender Islam ni bermula pada apa? Nabi dah tak ada Arab masa ni. Ada yang kata letak kalender ni berdasarkan kelahiran Nabi SAW, birthday Nabi. Macam Kristian buat, dikira tahun kelahiran Nabi Isa AS. Sayyidina Umar tak setuju. Ramai tak setuju. Ada yang kata tahun kewafatan Nabi, ada juga. Ramai tak setuju. Macam-macam pandangan. Ada yang kata tahun apa? Nabi diangkat menjadi Rasul, wahyu turun, tak setuju juga. Dan kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu an cadangkan peristiwa yang paling besar dalam hidup Nabi SAW, yang mana dakwah Nabi ni berubah 180 darjah. Peristiwa yang paling besar tak lain tak bukanlah peristiwa hijrah. Itulah peristiwa yang kita panggil turning point. Berubah tuan-tuan, daripada Islam dijijak, ditindas, Nabi sampai di Madinah, sampai jadi sebuah negara dan banyak undang-undang yang disyariatkan, ibadah disyariatkan di mana? Di Madinah. Maka Sayyidina Umar mencadangkan supaya tahun umat Islam kita ambil daripada tahun hijrah Nabi SAW. Jadi tu panggil tahun hijrah tu. Makna dia Nabi dah berhijrah dengan para sahabat daripada kota Mekah ke kota Madinah dah berapa tahun? 1440 apa sekarang ni? 1445. Makna dia waktu Nabi hijrah umur Nabi berapa? Lebih kurang 53 tahun, lebih kurang 52 tahun, 53 tahun. Jadi itu yang dia ambil. Sebab itu peristiwa yang paling besar dan paling banyak apa kesan dia pada perjuangan Nabi SAW ni, hijrah. Kemudian pula sahabat bincang pula, kita nak letak bulan mana dulu? Bulan mana start dulu? Bulan kan ada 12, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamdul Awal, Jamdul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqaidah, Zulhijjah. Jadi nak letak mana bulan dulu yang awal? Bincang. Dan kita sambut ma'al hijrah, kita tahu bila tengok hijrah Nabi bukan berhijrah pada bulan Muharram, itu jelas. Nabi tak berhijrah pada bulan Muharram. Kita tengok mana-mana sirah pun. Nabi SAW berhijrah pada malam 27 Safar. Duduk di Gua Sur, nanti kita sentuh tuan-tuan, selama 3 malam. Kemudian daripada Gua Sur Nabi bergerak ke Madinah pada malam 1 Rabiul Awal, daripada Gua Sur malam 1 Rabiul Awal sampai di sana. Ada yang kata 12 Rabiul Awal, ada yang kata 14 Rabiul Awal, lebih kurang 14 perjalanan Nabi SAW. Tapi kenapa penggal tu kita duk sambut hijrah pada bulan Muharram, bukan pada bulan Rabiul Awal? Pasal apa tuan-tuan? Jadi ulama bincang kenapa para sahabat memilih bulan pertama Islam bermula pada bulan Muharram. Jadi Ibn Hajar Al-Asqalani sebut pasal apa? Sebab bulan Muharram bermulanya azam nak dia bila dah niat dia kira pahala lah. Azam nak berhijrah tu pada bulan Muharram. Tuan-tuan, bila kita baca dalam sirah tuan-tuan, Nabi SAW ada perjanjian Aqabah yang kedua, yang berjanji nak melindungi Nabi SAW waktu Nabi sampai di Madinah. Dan waktu ni sahabat Nabi ada dah yang mula berhijrah. Berjadinya apa dia? Perjanjian Aqabah yang kedua tu, yang 70 orang sahabat Nabi daripada Madinah datang berjanji setia dan menjemput Nabi ke Madinah, berlaku pada bulan Zulhijjah. Ketika ni sahabat Nabi dah berazam,
nak melakukan hijrah. Pada bulan, jadi Zulhijjah kemudian Muharram. Bulan Muharram tu bulan semua sahabat Nabi berazam nak berhijrah, dan malah ada dah sahabat Nabi berhijrah, dah ada dah. Sahabat Nabi dah start berhijrah dah. Nabi keluar lambat. Pasal apa? Belum menerima izin. Itu menunjukkan Nabi SAW ni memang betul-betul Nabi, tuan-tuan. Kalau bukan Nabi, dia lari dulu. Tapi Nabi tak tunggu dapat izin daripada Allah Ta'ala baru boleh tinggal kota Mekah. Jadi tuan-tuan, sahabat Nabi bulan Muharram, sahabat Nabi dah ramai dah hijrah. Dah start dah masa tu. Cuma Nabi yang lewat sikit belum lagi mendapat keizinan. Nanti kita cerita bila dapat izin. Tapi sahabat Nabi dah start dah bulan Muharram, dah memang azam nak hijrah, dah ramai yang dah start. Yang dah jalan pun dah ada. Macam Abu Salamah, sebelum menjadi Aqabah dia dah pergi Madinah dah. Nabi benarkan dah. Jadi tuan-tuan, pasal apa sahabat Nabi pilih bulan Muharram, bulan yang pertama, itu bulan niat, bulan azam. Sebab tu ulama sebut, bila tuan-tuan niat dapat pahala, tuan-tuan. Dah dapat pahala, tu dikira sekali. Kan Nabi sebut kan, bila tuan-tuan lepas sembahyang Maghrib, tuan-tuan tunggu Isyak. Tuan-tuan tunggu Isyak, nak sembahyang Isyak, tuan-tuan dianggap macam dalam solat. Sebab tu makruh kan. Kita buat tangan lagu ni kan, dia tak bagi, betul tak? Adakah dalam masjid surau atau ramai orang buat, dia taklah haram, makruh. Pasal apa? Dia anggap macam kita duduk dalam masjid, kita sedang menunggu solat. Kat luar tak apa, dalam masjid. Jadi bukanlah haram, makruh. Pasal apa? Bila kita duduk di dalam antara kita sedang tunggu solat, kita dalam solat. Itulah mak sebut. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya tuan-tuan tunggu solat, seolah-olah tuan-tuan dah dapat pahala dah tuan-tuan masa menunggu tu. Tu yang Nabi SAW sebut, niyatul mar'i khairun min amalih. Niat seorang lebih baik pada amalan dia. Niat dapat pahala. Tuan-tuan niat dah dapat nak buat amal kan, niat sungguh-sungguh dapat pahala, dapat. Tapi kalau beramal tak ikhlas, tak dapat pahala pula. Nampak tak? Niat tu penting. Tuan-tuan beramal dan niat ikhlas kerana Allah, dapat pahala. Dah beramal sedekah 1 juta tapi buat nak orang puji, tak dapat pahala. Itu ulama sebut niyatul mar'i khairun min amalih. Nabi sebut, maksud niat seseorang lebih baik pada amalan dia. Maknanya dia bila niat dia tulus murni kerana Allah, dia dah layak dapat pahala. Contoh ada orang yang bunuh orang 100 tu kan, dia tak sempat taubat, tapi niat dia mengesot dengan dada dia mati tengah jalan. Dia mati dalam keadaan dia berniat nak bertaubat, nak pergi ke tempat yang ulama tu kata pergi sana. Sampai bila dia mati, ulama pun malaikat pun bersekenter, malaikat rahmat, malaikat azab. Malaikat azab kata dia ni tak pernah buat baik langsung, buat jahat, bunuh 100 orang. Malaikat rahmat kata tapi dia ni jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Dia ni datang dalam keadaan bertaubat dan dia punya niat tu nak ke sana. Dia niat dia tu, belum lagi baru niat. Niat itu lebih baik. Dan last sekali minta disukat. Dan Allah perintahkan pada bumi yang jauh yang jahat jauh sejengkai, yang baik dekat sejengkai, dan dia selamat, Allah ampunkan dosa dia. Nak cerita niat tu penting. Itu yang ulama, para sahabat Nabi pilih bulan Muharram itu permulaan kalender Islam, bermula daripada tahun hijrah Nabi SAW. Jadi tak ada isu dah lah. Kadang-kadang orang jadi isu, kenapa lah sambut awal Muharram hijrah Rasul pada bulan Muharram kan, ada orang isu kan, isu macam-macam manusia lah ni tuan-tuan, ada Facebook macam-macam isu. Baik. Jadi tuan-tuan, itu sebab dia. Itu ini yang saya sebut kat tuan-tuan ni dijelaskan oleh Amirul Mukminin fil Hadis. Orang ulama terakhir yang mendapat gelaran Amirul Mukminin fil Hadis, tu paling tinggi dalam bidang hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani dihuraikan begitulah. Kenapa pertama sahabat Nabi pilih tahun hijrah, bermulanya tahun Islam, tahun hijrah Nabi, dan memulanya kalender bulan Muharram. Pasal apa? Bulan tu dah mula niat nak berhijrah ke kota Madinah. Baik tuan-tuan, kita pergi pada hijrah tuan-tuan, berkenaan dengan hijrah. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW bila jadi perjanjian Aqabah, perjanjian Aqabah yang pertama, datang beberapa orang yang berjanji dengan mula-mula pada tahun 11, pada tahun 11 kenabian. Tahun ke-11 kenabian ni maksud dia apa? Nabi sudah menjadi Rasul 11 tahun. Macam tu. Bila sebut tahun 11 kenabian, umur Nabi 51. Pasal Nabi jadi Rasul umur 40. Tahun 11 kenabian 11 tahun lah. Waktu tahun 11 kenabian datang ada 6 orang yang beriman pada Nabi SAW. Datang 6 orang. Kemudian dia berbalik, dia pergi dakwah lagi. Dakwah pada tahun ke-12 kenabian, datang lagi tuan-tuan. Tuan-tuan tengok betapa hebatnya Allah mengatur tuan-tuan perjuangan Islam. Sebab tu tuan-tuan, bila kita duduk dalam kebenaran,
Dalam kita duduk benda yang benar, kita membela Islam. Bukan lorat, fikir menang kalah. Bukan urusan kita nak lorat, tuan-tuan. Itu sudut lorat. Urusan kita bila kita tahu benda tu benar, kita duduk di situ, tuan-tuan. Bukan tak perlu nak lorat. Jadi tuan-tuan tengok bagaimana Nabi SAW berdakwah di kota Mekah. Yang beriman tak ramai. Banyak yang menentang Nabi SAW. Sampai sahabat Nabi yang terkorban pun ada, Sumayyah kan. Tapi tak sangka cahaya pertolongan Allah tu datang dari mana? Di Yathrib. Situ Allah Ta'ala. Sampai Nabi SAW dah mimpi. Nabi tengok tempat Nabi nak berhijrah. Tapi Nabi sangka Tihamah. Sebab nampak satu tempat yang ada ladang kurma. Rupanya Madinah. Berapa jauh tuan-tuan Madinah bantuan. Rupanya penduduk Mekah tak terima Islam. Nabi berkali-kali beritahu penduduk Mekah, kalau kamu beriman, kamu akan jadi raja kepada bangsa Arab dan selain Arab. Tapi orang Arab tak mau. Bantuan Allah, tuan-tuan tengok. Nabi pun tak sangka. Siapa sangka? Rupanya penduduk 500 km. Mekah Madinah tu 500 km. Yang sana beriman. Yang duduk sendiri, tuan-tuan, di tempat Nabi sendiri tolak. Sebab tu jangan fikir bila Islam nak menang kuat, Allah Ta'ala tahu atur. Siapa pun tak sangka. Nabi tak sangka rupanya penduduk Madinah yang 500 km datang beriman. Mereka bela Nabi. Tak sangka, tuan-tuan, bagaimana bantuan tu nak datang. Jadi tuan-tuan, bila mereka datang pada tahun yang ke-12 kenabian, masa ni mereka datang ramai. Mereka main 12 orang. Jadi perjanjian Aqabah yang pertama. Bila perjanjian Aqabah yang pertama, adalah masa ni Sa'ad bin Mu'aznya, Ubadah bin Samitnya, Jabir bin Abdullahnya. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW hantar seorang sahabat Nabi. Ini sebelum nak jadi hijrah ni. Nama dia Mus'ab bin Umair. Dia ni seorang yang muda. Mus'ab bin Umair ni seorang yang muda. Dan Nabi SAW hantar dia pergi berdakwah. Daripada 12 orang ni, Nabi hantar Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah dakwah. Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, sahabat Nabi yang cukup hebat. Kalau tuan-tuan baca sejarah dia, kita kagum tuan-tuan. Hebat sungguh. Seorang pemuda yang sangat hebat. Hebat tak hebat Mus'ab bin Umair ni, Nabi SAW tengok dia, Nabi boleh menangis. Nabi menangis kerana mengenangkan perjuangan dia. Kita kalau baca cerita orang berjuang menangis, ni hebatlah orang tu. Ini Nabi menangis, tuan-tuan. Nabi menangis kerana mengenangkan perjuangan Mus'ab bin Umair. Nabi hantar dia ke Madinah, tuan-tuan. Masa ni yang beriman tak ramai, ada berapa belas. Kerana jasa Mus'ab bin Umair ni lah, tuan-tuan, penduduk Madinah punya ramai terima Islam. Padahal Mus'ab ni pemuda. Sampai sana dia duduk di rumah As'ad bin Zurarah. Dia dakwah, tuan-tuan. Masuk Sa'ad bin Mu'az masuk Islam. Usad bin Hudair masuk Islam. Bani Ashhal ramai masuk Islam. Ramai masuk Islam. Punya ramai masuk Islam. Dalam masa setahun, ramai masuk Islam di Madinah. Bani Ashhal tu semua masuk Islam. Tinggal beberapa orang yang Usairim, ya tuan-tuan, yang lambat masuk Islam. Perang Uhud dia baru masuk Islam. Jasa Mus'ab bin Umair. Hebat Mus'ab bin Umair ni. Itu yang saya sebut kat tuan-tuan. Nabi SAW tengok dia menangis. Yang mana hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tuan-tuan mengaji kitab kan, saya tengok ni 40 hadis akhir zaman ada kan, ustaz pernah baca dalam hadis tu. Ada kan waktu Sayyidina Ali cerita bagaimana Nabi, Sayyidina Ali dengan para sahabat dengan Nabi SAW duduk dalam masjid Nabi. Innal la julusun ma'a Rasulullah SAW. Istala alaina Mus'ab bin Umair. Waktu Sayyidina Ali, Nabi dengan para sahabat duduk dalam masjid. Nak cerita perjuangan ni, membela Islam. Tengah-tengah duduk, tuan-tuan, Mus'ab bin Umair masuk masjid. Bila masuk Mus'ab bin Umair, Nabi tengok Mus'ab bin Umair. Baka lilladhi kana alladhi fihi minan ni'mah walladhi huwa fihi al-yawm. Nabi SAW tengok Mus'ab, nangis Nabi. Pasal apa? Masa dia masuk tu, wa ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bil farwin. Bila Mus'ab bin Umair masuk dalam masjid Nabi ni, tak ada atas badan dia kecuali sehelai baju kain, yang mana kain tu bertampung dengan kulit. Bertampung. Nabi tengok menangis. Sebab Nabi kenangkan balik Mus'ab bin Umair ni sebelum dia masuk Islam dan selepas dia masuk Islam. Mus'ab bin Umair sebelum dia masuk Islam, orang Mekah cukup respect dia. Pasal dia anak orang kaya. Dia keturunan kaya. Dia ada minyak wangi yang penduduk Mekah tak ada minyak wangi tu. Minyak wangi dia hebat. Dan Mus'ab seorang pemuda yang sangat handsome. Baju dia sangat cantik, wangi. Kalau dia pergi mana-mana, orang akan tengok dia.
Pasal dia handsome, baju lawa, minyak wangi dia orang tak pernah bau. Itulah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang menjadi perhatian penduduk Mekah. Tapi bila dia masuk Islam, dia kena halau dengan mak dia. Kena pukul, kena halau, hilang segala kekayaan. Pasal dia menerima Islam. Itulah tuan-tuan. Kadang-kadang dalam hidup ni, semua benda yang kita nak buat, dia ada harga yang kita kena bayar. Itu hidup tuan-tuan. Syurga lain lah. Betul tak? Semua ada harga yang kita kena bayar. Apa sahaja. Hidup ni begitu. Dan ni kerana dia menerima dakwah Nabi SAW, maka Mus'ab bin Umair tuan-tuan hilang kemewahan. Hidup dengan Nabi sekadar apa yang ada. Itu bila hidup dengan mak dia tu punya mewah. Kerana apa? Kerana nak membela kebenaran, membela Islam. Tu yang dia besar jasa dia tu. Punya ramai penduduk Madinah lah ni Islam tuan-tuan. Banyak jasa Mus'ab bin Umair. Nabi sedih tuan-tuan bila tengok dia hidup susah dengan pakaian yang bertampung kerana membela Islam. Yang menariknya tuan-tuan, Nabi SAW sebut apa lepas tu? Nabi kata, kaifa bikum idza raha ahdukum fi hullah, idza ghada ahdukum fi hullah wa raha fi hullah. Bagaimanakah keadaan kamu ni umat Islam? Yang mana pada waktu pagi pakai baju lain. Zaman kita tuan-tuan. Nanti waktu petang baju lain. Mus'ab selain itu ya bertampung. Kita lah ni senang tuan-tuan. Kemudian waudi'at baina yadayhi sahfah wa rufi'at ukhra, dan diletakkan hidangan di hadapannya dan diangkat hidangan yang lain. Nak cerita apa? Kita mewah tuan-tuan. Sangat mewah. Soal makan sangat mewah, macam-macam ada. Kemudian wasatartum buyutakum kama tustarul Ka'bah. Kamu menghias rumah kamu seperti mana kamu menghias Kaabah, rumah lawa. Kita hias sungguh tuan-tuan. Bukan nak kata salah tuan-tuan, tapi Nabi nak bagi tahu nanti umat Islam senang. Nabi tahu umat Islam kan senang. Macam mana Nabi boleh tahu? Dengan wahyu lah. Kemudian sahabat Nabi tuan-tuan, bila Nabi sebut lagu tu, maksudnya Nabi dah sebut umat Islam akhir zaman akan senang. Tak susah macam Mus'ab bin Umair ni. Sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, nahnu yawma idzin khairu minal yawm. Wahai Rasulullah, kalau macam tu kami pada waktu itu, waktu senang nanti ya, waktu sekarang ni lah, waktu umat Islam senang, lebih baik pada kami pada hari ini. Pasal apa? Nukfal apa? Natafarraghu lil ibadah wa nukfal mu'nah. Kita boleh sibuk dengan ibadah. Pasal apa? Harta dah banyak. Harta dah ada. Sibuk beribadah. Nabi kata apa? Antumul yaum khairum minnikum yawma idh. Taklah. Hampa hari ini lebih baik daripada hampa akan datang. Sahabat Nabi susah. Masjid Nabi mana ada aircon. Betul tak tuan-tuan? Tapi penuh dengan sahabat. Masjid buat pada lumpur tanah tiang daripada kurma, batang kurma, ni pelepah kurma, bumbung, sahabat penuh. Sahabat miskin tak ada harta, ramai mai semayang tuan-tuan. Kita sekarang senang. Betul tak? Masjid buat ada aircon tapi orang pun malas mai tuan-tuan. Dah selesa duduk masjid, duduk surau selesa. Nampak rupanya bila dah kaya menyibukkan kita dengan harta. Harta menyibukkan kita, nak main masjid pun susah. Banyak dunia menyibukkan kita. Bila banyak kesenangan, dunia menyibukkan kita. Itu yang Nabi SAW sebut. Dan Mus'ab syahid di medan Uhud. Dia yang Nabi sedih tu bila dia syahid di medan Uhud. Yang kita baca sejarah kan, bila nak tutup apa? Nak tutup kaki, kepala terkeluar. Tutup kepala, kaki keluar. Mus'ab. Dialah yang Nabi duduk letak bila dah kafankan dalam satu liang tu, Nabi letak di depan kali. Dia paling banyak apa Quran. Jadi tuan-tuan, siapa dia? Mus'ab bin Umair. Dia telah menjual dunia untuk mencari akhirat. Ni nak cerita tuan-tuan ni, hijrah kena berkorban. Jadi tuan-tuan, dah atas apa? Jasa Mus'ab bin Umair, ramai masuk Islam. Mus'ab balik ke Mekah bagi tahu, ya Rasulullah, sana dah ramai Islam. Tak ada rumah di Madinah kecuali dah tahu Islam. Jasa Mus'ab bin Umair, seorang dia ya. Maka Nabi pun dah bersedia. Maka pada tahun 13 kenabian jadi perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah datang 70 orang Ansar dan mereka buat janji dan mereka bersedia nak menerima Nabi SAW. Ini pada tahun 13 kenabian. Jadi tuan-tuan, sebelum tu sahabat Nabi seorang dah hijrah dah, nama dia Abu Salamah. Nak cerita tuan-tuan, hidup tu begitu, kita kena berkorban, itu je. Tak berkorban kita tak dapat. Jadi Abu Salamah dia berhijrah sebelum perjanjian Aqabah, dia berhijrah. Masa dia nak berhijrah tuan-tuan, keluarga isteri dia Ummu Salamah, keluarga dia kata, hang ni mementingkan diri sendiri. Kalau hang berhijrah, bagaimana dengan isteri, dengan anak-anak? Maka mereka ambil
Ummu Salamah. Keluarga Ummu Salamah ambil Ummu Salamah bawa balik kat kampung Nabi. Tinggallah Abu Salamah dengan anak dia. Yang keluarga Abu Salamah pula sedih pasal keluarga Besan mereka ambil isteri mereka secara paksa. Keluarga Abu Salamah pula ambil anak Abu Salamah. Tinggallah Abu Salamah seorang-seorang. Maka Abu Salamah tinggal isteri dengan anak dia pergi seorang-seorang. 500 km tuan-tuan pergi. Korban hijrah. Bila dia dah pergi tuan sampai di Madinah, Ummu Salamah menangis ya. Tiap-tiap hari pergi padang pasir menangis, pergi padang pasir menangis, tiap-tiap hari menangis. Suami dia tak ada. Kemudian sampailah keluarga dia kesian, kata bebaskanlah perempuan ni. Maka keluarga dia kata, wahai Ummu Salamah, kalau kau nak pergi lah. Dia pergi ambil anak dia, dia naik unta seorang-seorang. Jalan di padang pasir yang jarak dia 500 km. Nak cerita berkorban 500 km padang pasir tuan-tuan. Ini kita pergi Kuala Lumpur pun tuan-tuan baru 300. Ada R&R boleh berhenti dekat apa? Tapah Pak Tam. Boleh singgah Pak Tam makan tuan-tuan. Ini padang pasir. Seorang-seorang dengan anak air kecil dia. Korban. Jadi tuan-tuan, bila tahun ke-13 kenabian, maka diperjemput Nabi SAW. Datanglah ke Madinah. Ketika ni Nabi dah benarkan sahabat Nabi untuk berhijrah. Maka sahabat Nabi ramai hijrah. Semua pakai hijrah. Tapi Nabi belum berhijrah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dah standby nak berhijrah ni. Standby buat persiapan nak berhijrah. Jadi tuan-tuan, bila nak berhijrah, Nabi kata nanti dulu. Satu-satunya sahabat Nabi yang Nabi tak bagi pergi berhijrah. Pasal Nabi nak Sayyidina Abu Bakar teman Nabi. Nanti dulu. Pasal apa? Aku belum lagi mendapat izin daripada Allah. Nabi kata kat Sayyidina Abu Bakar. Sahabat lain pergi hijrah. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, adakah pada saat yang getir lagu ni pun masih lagi perlu menunggu izin? Nabi kata ya. Kena tunggu izin. Pasal itulah Nabi tuan. Dia tak boleh tinggal kaum ni sebelum mendapat izin daripada Allah. Tuan-tuan tahu ada Nabi yang tinggal kaum ni sebelum dapat izin. Nabi apa? Nabi Yunus. Kan dia tinggal kaum dia sebelum mendapat izin daripada Allah dan dia ditelan oleh ikan nun ataupun ikan paus biru. 40 hari 40 malam. Nabi dia tak boleh tinggal kaum dia kecuali setelah mendapat wahyu daripada Allah. Kalaulah tuan-tuan Nabi ni bukan Nabi, Nabi lari dulu nak selamatkan diri. Tapi Nabi suruh sahabat Nabi yang handal-handal semua pergilah. Hamzah dah pergi, Umar dah pergi, yang hebat-hebat Abu Ubaidah, Osman, yang hebat-hebat semua dah pergi dah tuan-tuan. Nabi tak keluar lagi. Tinggal di Madinah tuan-tuan, sahabat Nabi semua pergi. Dia ada apa keadaan yang sangat getir tuan-tuan. Antara yang getirnya tuan-tuan cerita Suhaib Ar-Rumi. Suhaib ni dia datang ke Madinah, ke Mekah dalam keadaan miskin. Dia duduk di Mekah, dia meniaga apa semua ni, dia jadi kaya. Dia beriman pada Nabi SAW. Masa nak berhijrah, orang kafir Quraisy tak bagi dia berhijrah. Kafir Quraisy kata kat dia, hang datang dulu ke Mekah dalam keadaan miskin. Hang mai sini hang dah kaya, meniaga, hang nak bawa harta hang pergi ke Madinah. Tak boleh. Suhaib kata apa? Macam ni lah. Semua harta aku ni aku bagi kat hampa semua. Semua. Hampa bagi dah aku pergi Madinah. Kalau macam tu boleh. Dia pergi tuan-tuan. Dalam keadaan harta dia semua diserahkan kepada kafir Quraisy. Semata-mata nak berhijrah. Cerita ni bila sampai pada Nabi SAW, Nabi kata apa? Telah beruntung Suhaib. Telah beruntung Suhaib. Dia memilih Allah dan Rasul daripada harta dia. Baik. Jadi tuan-tuan, sahabat Nabi semua pergi lah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau ikut cerita kan dia seorang tuan-tuan yang apa? Yang umum. Siapa yang dia pergi, dia bawa naik kuda dia bawa pedang dia. Dia pergi tawaf ke di Mekah, di apa? Kaabah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bagi tahu, dia tengok Abu Jahal and the gang tengah duduk. Sayyidina Umar kata siapa yang nak anak dia menjadi yatim, isteri dia menjadi janda, emak dia kehilangan anak dia, jumpa aku di balik bukit pasal aku nak berhijrah. Seorang pun tak pergi jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memang dia berazam sungguh. Sebab tu tuan-tuan kalau ingat masa Sayyidina Umar dia masuk Islam, Sayyidina Umar mula dia masuk Islam tu sebab Sayyidina Umar ni antara orang yang menentang Nabi kerana dia jahil. Dia tak ada ilmu. Bila dia dengar surah Taha, dia tak pernah dengar Quran. Tu yang dia lawan Nabi tu. Bila dia dengar surah Taha, terus dia masuk Islam. Orang yang menentang kebenaran sedangkan dia tahu benda tu benar, yang tu memang susah berubah. Dia sombong, keras kepala tuan-tuan, macam iblis, orang Yahudi, orang yang lagu tu. Tapi orang yang menentang kebenaran kerana dia jahil, yang ni kita bagi di hidayah, dia boleh dapat petunjuk.
Sayyidina Umar bila dia masuk Islam, dia bagi tahu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa, wahai Rasulullah, bukankah kita benar kafir Quraisy itu salah? Ya. Sekarang kita pergi perang. Dia suruh perang lah. Nabi kata nanti dulu, belum ada izin perang. Tapi Sayyidina Umar dia masuk Islam, dia buat apa tuan? Dia masuk Islam, dia pergi cari, dia pergi rumah kawan dia yang paling baik sekali. Siapa kawan dia yang paling baik? Abu Jahal. Abu Jahal kawan best friend Sayyidina Umar. Biasanya orang ni bila dia buat satu benda bercanggah dengan kawan dia segan, betul tak? Nanti kawan segan itu bukan sikap yang kuat, bukan sikap yang bagus. Orang yang bagus dia tahu benda ni benar, kawan baik dia buat benda yang salah, dia kena bagi tahu benda ni salah. Kena ada prinsip. Biasanya orang malu, nanti dia kata apa pula dia member baik aku. Sayyidina Umar dia masuk Islam, dia pergi cari member baik dia nombor 1, Abu Jahal. Sayyidina Umar pergi rumah Abu Jahal. Bila Abu Jahal buka pintu, Abu Jahal, wahai sahabatku, selamat datang. Apa kata Sayyidina Umar? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kau bukan sahabat aku. Pergi berambus, ditutup pintu. Sayyidina Umar. Lepas tu Sayyidina Umar dia pergi ke Kaabah. Dia duduk di depan Kaabah, dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang mai serang Sayyidina Umar, ramai-ramai. Sayyidina Umar seorang. Sebab Sayyidina Umar ni orang dia besar, tinggi 2 meter lebih. Sahabat Nabi ada 2 orang tinggi, Hamzah dengan Umar, tinggi 2 meter lebih. Orang mai serang, pukul dia. Sampai lawan lama tuan, bergusti. Sampai Sayyidina Umar dah tak larat. Sayyidina Umar tangkap pemimpin mereka, jatuhkan ke bawah. Sayyidina Umar kata, apa jangan pukul aku, tidak aku cungkir mata dia. Lepas tu tak apa. Esok Sayyidina Umar buat lagi. Esok buat lagi. Dia main lagi. Dia duduk kat Kaabah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia duduk ulang. Jadi tuan-tuan, orang apa? Main serang lagi. Bertumbuk lagi. Daripada orang ramai bertumbuk. Yang ni betul-betul berani. Bertumbuk lagi. Lawan sampai Sayyidina Umar dah tak larat. Dia pergi tangkap seorang pemimpin ni pun. Dia benamkan ke tanah. Hampa jangan pukul aku, tidak aku cungkir mata dia. Jadi tuan-tuan, ada kata okey tak apa. Tak apalah. Hari ketiga, Sayyidina Umar buat lagi. Esok main lagi. Ni kata betul-betul berani. Bukan sembang. Main lagi kali ketiga. Duk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha Muhammad Rasulullah. Dia ulang di Kaabah. Hari ketiga, bertumbuk lagi. Sampai ke petang sama. Sayyidina Umar tak larat. Dia benamkan nak cungkir mata. Hari yang keempat Sayyidina Umar buat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Hari keempat siapa pun tak layan lah. Kata yang ni tak boleh buat apa ni. Tapi bukan jalan-jalan lah. Dia pun memang orang yang kuat fizikal dia. Jadi Sayyidina Umar seorang yang secara terang-terangan. Tak apa, Sayyidina Umar dah pergi, Hamzah dah pergi, semua pakat pergi dah tuan-tuan. Nabi SAW belum pergi. Itu menunjukkan Nabi betul-betul Nabi. Belum lagi mendapat izin daripada Allah. Bila sahabat Nabi dah ramai yang berhijrah, ketika ini tuan-tuan, Abu Jahal and the gang susah hati. Pasal susah hati, mereka berhijrah ke Madinah. Di Madinah ada suku Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni terkenal. Mereka ni sangat bijak, pintar, setia dan orang pahlawan, berani berperang. Jadi mereka fikir, ini bahaya. Sebab penduduk Mekah, mereka berniaga di Syria, Syam. Jadi mereka nak pergi ke Syria, Syam tu, mereka melintas Madinah. Jadi mereka duk risau perniagaan mereka tu. Perniagaan tu mereka risau sebab mereka akan melintas pesisiran Laut Merah ataupun belah darat. Kok mana pun mereka akan lalu dekat dengan Madinah. Dan mereka punya bisnes mereka, dalam setahun bisnes mereka tu, perniagaan mereka daripada penduduk Mekah pergi ke Syria, Syam. Pasal Syria masa tu di bawah Rom. 4 juta dinar tuan-tuan. Jumlah mereka punya perniagaan setahun. Setahun mereka punya perniagaan mereka, pelaburan mereka, 4 juta dinar. 4 juta dinar ni bukan sikit tuan-tuan. 1 dinar, kalau dulu lah, sekarang ni duit kita jatuh lagi lah tuan-tuan. Kalau dulu 1,000. 1 dinar 1,000. 1 dinar RM1,000. 4 juta kali 1,000 apa? Banyak tu. 4 juta kali 1,000 apa tu? 4 bilion ke? Saya ingat lebih kurang 4 bilion. 4 bilion tuan-tuan. Saya ingat lah ni dah jatuh, duit kita dah jadi RM1, RM1,500. 1 dinar sama dengan 1,500. Tapi kita kata itulah, dalam setahun jumlah perniagaan mereka lebih kurang 4 bilion. Sebab dia 1 dinar tu standard 4.25 gram emas. 4.25 gram emas 916. Baik, jadi tuan-tuan, mereka susah hati. Dan mereka tengok masa ni dah tak ada sahabat Nabi yang handal-handal. Apa yang kita nak buat pada Nabi SAW? Mereka pun bincang di Darun Nadwah. Pada hari Khamis, dia berbincang di Darun Nadwah. Kita nak buat apa ni? Yang diketuai oleh Abu Jahal.
Ada lagi Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Abul Bukhturi, Zam'ah bil Al-Aswad. Geng-geng ni lah dia berbincang. Mut'im bin Adi bincang nak buat apa ni, bincang apa nak. Dan dikatakan masa dia nak bincang tu ada seorang lelaki, katanya lelaki daripada Najd daripada Riyadh, lelaki tua yang pakai baju tebal. Katanya dia ni iblis. Dia lelaki tua ni nak join sekali. Dia kata dia ni pada mana ni? Kata dia pada Najd. Dia nak dengar pendapat depa apa yang nak buat pada Muhammad. Boleh jadi dia boleh bagi pandangan yang bernas. Jadi dia pun jemput dia sekali masuk. Dia berbincang di Darun Nadwah, parlimen orang Quraisy yang bincang nak buat apa. Pandangan yang pertama dia kata kita halau depa lah. Kita halau lah Nabi Muhammad SAW. Itu pandangan yang pertama. Kita halau lah Muhammad ni. Halau dia. Jangan ganggu kita. Kita halau dia daripada Mekah. Kemudian kita kuatkan kita punya persatuan di Mekah. Dia biar. Orang tua pada Najd ni katanya iblis, wallahu alam. Itu riwayat Ibnu Ishaq. Dia katanya orang tua ni kata aku tak setuju. Iblis kata aku tak setuju. Sebab kalau kita halau dia keluar, nanti dikumpul kekuatan, dia main serang kita. Lebih kurang tu lah. Dan kita tak mampu nak lawan. Aku tak setuju. Semua pakat tak setuju. Pandangan yang kedua pada Abul Bukhturi, yang ni dia agak peri kemanusiaan sikit. Satu dengan dua ni peri kemanusiaan sikit. Dia kata macam ni lah, kita kurung dia senang. Abul Bukhturi kata kita kurung je. Kita kurung dia sampailah nasib dia sama dengan dua penyair. Ada dua penyair, Zuhair dengan Nabir. Zuhair dengan Nabirah. Dia ni penyair yang dikurung sampai mati. Jadi kita kurung dia senang. Kita kurung dia biar sampai mati. Iblis juga tak setuju. Orang tua pada Najd ni tak setuju. Katanya iblis lah. Dia tak setuju. Dia kata bakalah kurung Muhammad, nanti sahabat dia yang berada di Madinah tu kumpul kekuatan, main serang, bebaskan dia. Tolak lagi. Last sekali pandangan yang ketiga, Abu Jahal. Ni yang paling jahat lah. Zaman Nabi yang paling jahat Abu Jahal. Paling jahat. Sebab tu dalam perang Badar bila Abu Jahal mati, dipotong kepalanya, Ibnu Mas'ud potong kepala Abu Jahal, bawa pada Nabi SAW. Nabi kata haza fir'aun hadhil ummah. Ini Firaun umat ni. Malah Nabi kata Firaun umat ni lebih teruk pada Firaun Musa. Makna dia Abu Jahal lebih teruk pada Firaun. Firaun yang lain Musa tu, Abu Jahal teruk. Jahat. Jadi tuan-tuan, Abu Jahal punya cadangan apa? Kita bunuh. Ada yang kata pandangan ni pada orang tua tu, ada yang kata Abu Jahal. Tapi masalah orang Arab ni nak bunuh susah. Sebab orang Arab ni, mereka ada semangat suku sampai sekarang tuan-tuan. Itu orang Arab punya style. Sebab tu tuan-tuan nak kahwin orang Arab susah. Kecuali tuan-tuan nak kahwin dengan Arab Mesir, Arab yang susah-susah ni boleh lah. Arab Mesir, Arab Palestin, Arab Syria, Maghribi, tak apa. Tapi kalau Arab yang kaya-kaya macam Dubai, Qatar, Saudi, tak dapat lah. Bagi tawai tak dapat tuan-tuan. Mereka sangat ekstrim dengan mereka punya apa? Betul ekstrim lah dengan mereka punya suku. Dia ada nama keluarga tu, Al-Ghamidi. Tu keluarga tu, Abu Sa'ad Al-Ghamidi, Rashid Al-Afasi belakang tu. Afasi, ada Duai Seri, ada nama-nama keluarga tu, nama yang hebat-hebat tu. Sebab tu mereka kalau nak kahwin mesti keluarga Arab. Saya dulu pernah belajar di Qatar tuan-tuan. 40% orang perempuan Qatar lawa-lawa orang Arab. Lawa-lawa 40% tak kahwin. Nak kahwin lagu mana? Pertama nak orang Arab, Arab yang bagus punya keturunan. Yang kedua mesti lagi kaya pada keluarga perempuan tu. Tuan-tuan nak kaya apa? Qatar kaya yang amat-amat. Tentera jadi tentera di Qatar, perebet ni masuk tentera gaji 34,000. Duit dia apa 34. Sekarang ni duit dia besar pada duit kita. Baik, jadi tuan-tuan, orang Arab ni dia suku kuat. Dia pun nak bunuh Nabi Muhammad. Tapi kena ingat Nabi ni suku Abdul Manaf, Abdul Muttalib, Bani Hashim. Dia pun nak bunuh. Tapi dia pun ingat walaupun Nabi Muhammad ni Islam, tapi Bani Abdul Manaf takkan reda bunuh dia. Ini satu keaiban. Ini pasal keluarga tuan-tuan. Macam orang lah, kalau ayah dia kafir, anak dia Islam, dia takkan biarkan orang bully anak dia. Pasal ni keturunan aku, ini maruah aku. Itu orang Arab, dia ada semangat yang lebih kuat pada kita. Sebab tu kita tak pelik Abu Talib tak Islam, tapi kenapa dia bela Nabi? Sebab itu keturunan dia, itu maruah dia. Ini maruah Bani Hashim, maruah Bani Abdul Muttalib. Tak boleh biar mana-mana suku dia yang dihina dan dipijak. Jadi tuan-tuan, dia pun nak bunuh. Masalahnya kalau dia bunuh Nabi SAW, nanti jadi perang pula. Bani Abdul Manaf walaupun bukan Islam, dia pun sanggup mempertahankan Nabi SAW, menuntut bela. Maka Abu Jahal ni bijak, tapi jahat.
Abu Jahal kata apa? Termasuk dalam tentuan satu je Bani Abdul Manaf yang jahat. Abu Lahab. Abu Lahab ni pak saudara Nabi, Bani Abdul Manaf, tapi dia bersama dengan dia bersekongkol nak bunuh Nabi SAW. Abu Jahal kata lagu ni, kita ambil orang pemuda yang kuat, berdarah bangsawan, 11 orang. Kita tikam Muhammad serentak. Dia ambil pada semua suku, Bani Jumah, Bani Makhzum, Bani Adi, Bani Abdiddar, ambil semua Bani lah suku. Jadi bila bunuh Nabi secara serentak, maka keturunan Nabi Bani Abdul Manaf takkan nak perang dengan semua. Takkan nak perang dengan semua suku, tak larat lah. Ni idea jahat Abu Jahal. Kita bunuh Bani Abdul Manaf, tidak ada pilihan kecuali kena terima diat 100 ekor unta. Kita boleh bagi 100 ekor unta, ambil lah. Tapi Muhammad telah dibunuh. Cadangan ini orang tua Najd ni setuju. Katanya Iblis dia setuju dengan pandangan Abu Jahal. Bila daripada berpakat nak bunuh Nabi pada hari Khamis, barulah diizinkan Nabi SAW berhijrah. Turun ayat Quran. Disebut wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituk aw yukhrijuk aw yukhrijuk aw yaqtuluk aw yukhrijuk. Ketika mana orang kafir telah berbincang nak menangkap kamu ataupun membunuh ataupun menghalau kamu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka merancang dan Allah Taala membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, Allah Taala lah sebaik-baik orang yang membalas tipu daya. Jadi tuan-tuan, bila dah depa nak bunuh Nabi, barulah diizinkan pada Nabi SAW berhijrah. Hari Khamis tu, tengah-tengah hari panas rembang tu, Nabi SAW pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar bagi tahu sudah mendapat izin. Jadi malam Jumaat, lebih kurang 27 Safar tuan-tuan, 27 Safar. Lebih kurang dalam 12 ke 13 ataupun 13 September 622 Masihi. Jadi malam tu Nabi pesan pada Sayyidina Ali radhiyallahu an, tidurlah di tempat aku. Pakai selimut yang berwarna hijau daripada Hadraul Maut ni. Nabi suruh pakai selimut warna hijau. Dan selimut tu daripada Hadraul Maut. Itu selimut Nabi. Memang Nabi tidur dengan selimut yang berwarna hijau. Baik, jadi tuan-tuan, Nabi pesan kat Sayyidina Ali, dan Jibril juga pesan kat Sayyidina Nabi, jangan tidur di tempat yang selalu tidur. Jibril pesan dah. Itu yang Nabi arahkan Sayyidina Ali. Maksudnya Sayyidina Ali bukan kecil sangat tuan-tuan. Sayyidina Ali dah besar lah. Sayyidina Ali lahir tahun 599 Hijrah. 599 Masihi. Makna dia waktu Nabi arahkan Sayyidina Ali tidur di sini, umur Nabi lebih kurang 53. Umur Sayyidina Ali 23 tahun. Umur Sayyidina Ali 23 tahun. Masa Nabi suruh Sayyidina Ali tidur. Maksud dia pemuda lah tuan-tuan. Seorang pemuda lah. Jadi Nabi suruh Sayyidina Ali tidur. Dan Nabi pesan lah, jangan takut. Segala benda buruk yang kamu risau menimpa engkau takkan kena. Nabi jamin Sayyidina Ali takkan di apa-apakan. Nabi jamin tidur je. Dan Nabi jamin takkan ada apa-apa benda yang berlaku. Sayyidina Ali pun tidurlah di tempat Nabi SAW dengan selimut hijau Nabi tu. Jadi malam tu datanglah 11 orang yang nak bunuh Nabi SAW. Antaranya Abu Jahal lah ketua dia. Abu Jahal, kemudian Nabih bin Hajjaj, Munabbih bin Hajjaj, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Zam'ah bin Aswad, An-Nadr bin Haris. Adalah 11 orang tuan-tuan. Ini semua pemuka-pemuka yang handal-handal nak bunuh Nabi SAW. Dia bertunggu depan rumah Nabi. Pasal apa? Dia beritahu Nabi tidur pada awal malam. Memang kita digalakkan tidur awal malam tuan-tuan. Makruh kan, lepas isyak tuan-tuan tengok TV, isyak rokok, makruh. Tuan-tuan kalau tidur awal itu bagus. Tidur awal bagus. Tidur awal, bangun awal. Kalau tuan-tuan tak ada sebab nak berjaga malam, tidur. Tak ada sebab. Tapi biasanya kita balik sembahyang isyak, kita tidur tuan-tuan. Tengok Piramli, berangai, isyak rokok tuan-tuan. Macam selalunya lah ni Facebook. Sekali tu TikTok tuan-tuan, sejam 2 jam tak berasa. Baik, naknya makruh. Malah dia ada buat kajian, orang putih buat kajian. Orang lelaki ni yang tidur 6 jam, 5 jam. Dia punya hormon apa? Testosteron ni kurang tuan-tuan. Kurang berbanding apa? Dia kena tidur 8 jam. Kalau dia tidur, dia punya kurang tu seolah-olah dia punya hormon testosteron tu kurang macam orang 10 tahun lebih tua pada dia. Kalau umur dia 25, dia punya hormon tu kurang macam orang umur 35. Pasal tidur kurang. Tu dia sunat tidur awal. Kalau tu ada kerja lain, ada kerja apa tak apa. Ni tak ada kerja, saja-saja. Biasanya kita malam lah kita duduk merapu tuan-tuan, macam-macam kita nak buat. Tengok TV lah selalunya. Baik tuan-tuan, tak apalah. Nabi tidur awal. Dan Nabi akan bangun pada 1/3 malam ataupun 2/3 malam.
Nabi pergi ke Kaabah dan Nabi semayang. Dia tahu itu trend Nabi. Itulah tabiat Nabi. Dia tunggu masa tu. Tunggu masa Nabi nak keluar 2/3 malam nanti, nak pergi semayang. Masa ni dia nak bunuh Nabi SAW. Dia tunggu dah dia ni. Dia tunggu dan dia mengendap. Rumah dulu-dulu tuan-tuan kan, dia kata daripada pelepah kurma, daripada tanah, dia ada lubang-lubang kat celah pintu tu. Mengendap, dia tengok Nabi masih lagi tidur, guna jubah yang berwarna selimut warna hijau. Dia tengok, oh Nabi ada lagi. Jadi waktu dia nak bunuh Nabi SAW ni, Abu Jahal sangat seronok. Sangat seronok. Pasal apa? Dia yakin kali ni Muhammad mati. Dia seronok sungguh. Maka Abu Jahal kata, dulu Muhammad mengatakan kalau kita beriman, kita akan menjadi raja bagi bangsa Arab dan bukan Arab. Kemudian kamu akan mati masuk syurga dan ada taman-taman yang indah. Kalau tidak, kamu akan masuk neraka. Dia sambil perli-perli lah. Pasal apa? Sebab dia yakin Muhammad akan mati malam ni. Tunggu. Dia pun tak tidur pun. Mata tunggu. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang lalu. Dia lalu. Dia main kat mereka, dia tanya, hampa tunggu apa? Kami tunggu Muhammad. Rugi dah, sia-sialah hampa. Dia dah keluar lah tadi. Aku nampak dia, sebab dia tak join sekali. Dia duduk jauh, dia nampak Nabi keluar. Aku nampak dah Muhammad keluar pada rumah dia tadi. Dia tabung pasir atas kepala hampa. Mereka duduk celek-celek ni tuan-tuan. Bukan macam cerita cerita Piramli yang tiup tertidur semua tu. Cerita apa? Labu-labi tiup timur tertidur tuan-tuan. Bukan. Yang ni dia memang tengah celek-celek tapi tak nampak. Nabi keluar dan dalam keadaan apa? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akhshaynahum fahum la yubsirun, yang kita duk baca dalam surah Yasin tu. Dan kami jadikan di hadapan mereka penutup, di belakang mereka penutup, fa akhshaynahum, kami tutup mata mereka, fahum la yubsirun, dan mereka tak tengok. Mata buka, tak nampak. Nabi bubuh pasir atas kepala mereka. Celek-celek ni tak nampak. Dan Nabi terus pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian bila lelaki tu bagi tahu pada Abu Jahal dengan kawan-kawan dia pun bangun. Memang ada pasang atas kepala. Dia pergabui pasang. Kemudian dia pergi mengendap balik. Ada itu. Padahal itu Sayyidina Ali. Dia tengok ada, tidur lagi. Dia pun tak percaya. Mohong lah. Dia pun tunggu sampai ke pagi Nabi tak keluar. Rupanya Sayyidina Ali, bila dia bertanya Sayyidina Ali, mana Muhammad? Sayyidina Ali tak tahu. Nabi tak beritahu pada Sayyidina Ali Nabi pergi mana. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak rancang, dia kena ada perancangan jelas. Sebab Nabi tahu Sayyidina Ali akan diseksa. Memang Sayyidina Ali diheret, dipukul, bawa depan Kaabah, dipukul Sayyidina Ali. Paksa bagi tahu di mana Nabi. Nabi tak bagi tahu. Benda yang tak perlu bagi tahu jangan bagi tahu, kena bagi senyap. Sayyidina Abu Bakar pun tak bagi tahu. Sayyidina Abu Bakar bagi tahu nak berhijrah tapi tak bagi tahu nak ke mana. Sebab Nabi bukan terus pergi. Sebab ni Mekah, Madinah di sini. Nabi bergerak ke Yaman, ke selatan. Kan Gua Sur di bawah, 5 km ke bawah. Sebab Nabi tahu nanti orang kafir dia akan cari ke jalan ke Madinah. Nabi pergi ke mana? Ke belakang, ke selatan. 5 km tuan, ke bawah. Dan Nabi saya tak bagi tahu tuan-tuan. Jadi kemudian Abu Jahal pergi rumah apa? Rumah Sayyidina Abu Bakar. Ada anak Sayyidina Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Tanya, mana ayahmu? Tak tahu. Dia tampak Asma sampai tercabut subang. Kemudian Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar bergerak pada waktu malam, terus pergi ke Isyak tuan-tuan. Panjang cerita hijrah ni, saya ringkas tuan-tuan. Bergerak ke Gua Sur. Masa pergi ke Gua Sur tu, tuan-tuan pernah pergi Madinah, pernah pergi Mekah kot no? Pernah naik Gua Sur tu. Susah nak naik. Dia lah ni tuan-tuan nak naik senang lah tuan-tuan. Orang duk naik dah 1000 tahun orang duk naik. Dia ada laluan. Ni zaman Nabi masa tu bukan orang duk naik bukit tu. Memang batu besar-besar. Lah ni dah ada jalan. Tu pun susah nak naik. Ni batu-batu besar. Laluan tak ada lagi. Pergi ke Gua Sur. Masa panjat tu tuan-tuan. Panjat-panjat tu kaki Nabi SAW dia melecet. Nabi tak boleh nak teruskan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ikat Nabi. Ambil ikat Nabi kat badannya. Sayyidina Abu Bakar yang dukung Nabi sampai ke Gua Sur. Jadi tuan-tuan bila dah sampai di Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar beritahu kat Nabi. Sayyidina Abu Bakar kata, tunggu sat ya Rasulullah. Biar aku masuk dulu tengok dalam ni ada apa-apa. Kalau ada apa-apa yang berbahaya biar aku kena, jangan engkau wahai Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar masuk, dikemas dulu. Bukan ada lampu macam kita tuan-tuan, gelap gelita malam. Kemas. Kemudian nampak ada 2 lubang. Kemudian Sayyidina Abu Bakar koyak, tutup lubang tu dengan kain. Satu lubang lagi Sayyidina Abu Bakar tutup dengan kaki dia.
Takut ada binatang berbisa. Kemudian barulah Sayyidina Abu Bakar panggil Nabi SAW. Ya Rasulullah, masuklah. Bila Nabi masuk je, Nabi penat, tuan-tuan. Penat sangat. Nabi masuk, Nabi letak kepalanya di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Letak di pangkuan Sayyidina Abu Bakar sampai Nabi tertidur. Penat. Sayyidina Abu Bakar tak tidur. Tunggu Nabi tengok penat, tuan-tuan. Penat dengan umat dia, tuan-tuan, yang tak terima Islam. Tengah pangku Nabi SAW tu, dalam lubang tu ada binatang berbisa. Gigit kaki Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Gigit kaki, sengat-sengat. Tak pasti, tuan-tuan. Tapi biasanya kalau jengking, kalau tak kalau jengking, lipan. Dua tu lah. Lipan bara. Tuan-tuan kalau tengok lipan bara padang pasir ni, dia besar banding dengan lipan kita, tuan-tuan. Ni panjang, dia lagi besar. Lipan padang pasir, kepala kuning tu. Kalau lagi besar, di Vietnam lagi besar. Tapi lipan padang pasir besar. Tapi kalau jengking dia lagi sakit. Kalau jengking yang besar-besar tu. Tak tahu binatang, tapi binatang berbisa. Sama ada kalau jengking ataupun lipan. Digigit kaki Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ditahan. Tuan-tuan pernah kena gigit dengan lipan? Tak pernah, no? Saya pernah kena, tuan-tuan. Besar yang saya kena. Sakit-sakit lah. Ada orang kata sakit macam kena tebuan. Tak, jauh. Tebuan saya banyak kali kena, tuan-tuan. Kena lipan lain, lipan sakit lagi. Baik, jadi tuan-tuan kena gigit. Kemudian Sayyidina Abu Bakar tak mau bergerak. Takut Nabi bangun. Tahan. Sebab Nabi letih. Tahan-tahan, meleleh air mata. Sakitnya sengatan tu. Meleleh air mata kena Nabi SAW dan Nabi terjaga. Ada apa wahai Abu Bakar? Aku disengat. Nabi ludah kat tempat tu, hilang sakit. Tapi nak cerita betapa sahabat Nabi sayang sungguh kat Nabi, tuan-tuan. Dan jadi bila Nabi duduk di Gua Sur, orang bisinah. Di Mekah tu bisinah. Muhammad hilang. Maka dia tawarkan, dia buat sekatan besar-besaran dan jalan ke Madinah, dia cari sungguh. Dan ditawarkan siapa dapat tangkap Abu Bakar dengan Rasulullah, maka dia akan beri ganjaran yang cukup besar, 100 ekor unta. 100 ekor unta ni banyak kan? Kalau unta 10,000, tuan-tuan, sejuta. Baik, jadi tuan-tuan pakat semua nak cari Nabi SAW. Cari, merata tempat dia pergi cari. Sampai ke Gua Sur dia pergi cari, tuan-tuan. Padahal Gua Sur tu di bawah ni, jalan nak ke Yaman, bukan jalan nak ke Madinah. 5 km. Ada juga yang sampai ke atas. Dia naik sampai ke atas Bukit Sur tu, Gua Sur sampai ke atas. Sampai duduk di kaki di depan Gua Sur. Sampailah cerita ni dirakamkan dalam Al-Quran. Bila dia duduk di depan Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar tengok. Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kalau dia tengok kat bawah, nampaklah kita. Dah nampak tapak kaki dia pun dah depan tu. Maka Nabi SAW kata kat Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, apa yang kau fikir tentang dua orang? Allah yang ketiga. Nabi yakin, tuan-tuan. Tuan-tuan, kerana cerita ni orang masuk Islam. Cerita lagu ni orang boleh masuk Islam, tuan-tuan. Dr. Gary Miller masuk Islam pasal ni. Cerita panjang, tuan, nak cerita pasal Gary Miller. Tapi antara sebabnya yang ni, pasal dia kata, kalaulah Nabi Muhammad tu bukan Nabi, bila Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kalau dia tengok tengok bawah nampaklah kita. Kalau Nabi bukan Nabi, Nabi akan marah. Hang cakap apa, nanti dia berdengar. Tidak. Baik, kita cari jalan lain. Tapi apa yang kata Nabi? Wahai Abu Bakar, adakah kau sangka kita berdua Allah yang ketiga? Ini menunjukkan betul jiwa Nabi. Walaupun dalam keadaan sangat getir. Dr. Gary Miller masuk Islam. Antara kisah-kisah yang ni, tuan-tuan. Dan cerita ni Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 40. Sebab tu kesahabatan Sayyidina Abu Bakar, ulama ijma'. Sehingga kalau tuan buka dalam banyak-banyak kitab akidah, siapa yang menafikan Sayyidina Abu Bakar ni sahabat Nabi, boleh jatuh kufur. Sebab kesahabatan Sayyidina Abu Bakar diiktiraf oleh Al-Quran. Menafikan kesahabatan. Kalau mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, berkali-kali kafir lah, tuan-tuan. Menafikan. Pasal apa? Allah rakamkan dalam surah At-Taubah ayat 40. إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. Ingat ketika mana Nabi diusir, ketika mana mereka berdua di dalam gua. Izhuma fil ghar. Ketika mana mereka berdua dalam gua. Idh yaqulu sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mana Muhammad, yakni Rasulullah, berkata kepada sahabatnya. Sepakat ahli tafsir, seluruh, tuan-tuan, seluruh ahli tafsir ijma', sahabat di situ Sayyidina Abu Bakar, bukan yang lain. Sepakat ahli sirah, sepakat semua ijma'. Ketika mana dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan sedih,
Innallaha ma'ana. Allah Ta'ala bersama dengan kita. Kesahabatan Sayyidina Abu Bakar diiktiraf oleh dalam Al-Quran. Al-Quran iktiraf. Baik, tak apalah tuan-tuan. Kita isyak tuan-tuan. Pendek ceritanya tuan-tuan, lepas pada itu datanglah Amir bin Fuhairah, datang bawa susu. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar dia sampaikan maklumat pada Nabi SAW. Kemudian pada malam tuan-tuan, Nabi duduk malam 27 Safar, malam 27 Safar, malam 28 Safar, malam 29 Safar. Nabi tidur di situ lah. Jadi malam Jumaat, malam Sabtu dan malam Ahad. Dan Nabi mula berhijrah pada malam Isnin 1 Rabiul Awal. Jadi malam Isnin tu mula Nabi nak berhijrah. Dah tahu keadaan. Kenapa tunggu 3 hari? Tu kata kena perancangan tuan-tuan. Walaupun kita bawa benda yang benar, kena ada perancangan, kena ada strategi, tak boleh sembrono. Nabi ada perancangan itu. Nabi tahu dah 3 hari ni, dia dah reda dah nak cari Nabi. Boleh jadi dia berfikir Nabi dah sampai dah. Baru Nabi mula pi pun tuan-tuan, bukan guna jalan ni. Straight. Daripada bukit ni, Nabi bergerak ke pesisir pantai, jalan yang orang jarang guna. Bergerak ke pantai, baru bergerak ke Madinah. Tuan-tuan tengok tahun ni ke tahun lepas, ada pengkaji Arab Saudi, mereka guna jalan yang Nabi guna masa berhijrah. Mereka pun hampir-hampir mati. Pasal kena ribut pasir dan sebagainya. Jalan tu sangat sunyi dan orang tak guna. Tak ada jalan raya. Nabi guna jalan yang orang tak lalu. Dan jalan Nabi ni kalau tuan-tuan tengok, ada dalam peta. Nabi bergerak ke bawah, ke tepi. Jalan Nabi dia macam ni. Dia bukan straight lagu tu. Straight nanti tahu, musuh boleh tahu. Jadi jarak jalan Nabi jadi lagi jauh. Jadi tuan-tuan, Nabi masa malam 1 Rabiul Awal tu nak bergerak ke Madinah, masa nak berjalan ni, Nabi paling tengok Mekah. Ni ada pengajaran lah tuan-tuan. Dia nak pergilah, rupanya Nabi paling kuda unta Nabi tengok Mekah. Dan Nabi ungkap perkataan yang sayu. Nabi sayang Mekah. Nabi kata, ma atyabuki min balad. Kaulah. Nabi cakap dengan Mekah. Yang di Mekah, kaulah bumi yang paling baik sekali. Bumi yang paling baik. Wahabbuki ilayya, kaulah bumi yang paling aku cinta sekali. Laula anna qaumi akhrajuni ma sakantu ghairaki. Kalaulah bukan kerana kaum aku yang usir. Dia pun usir Nabi, nak bunuh Nabi, nak hapuskan Nabi. Kalaulah bukan kerana kaumku yang usirku, pasti aku tidak akan duduk di bumi lain kecuali bumimu. Itu tuan-tuan, cinta pada tanah air. Jadi tuan-tuan, di mana kita asal kita tuan, kita ke mana pun memang sunat kita cinta tanah air ni. Sunat tanah air, hubbul watan minal iman. Lebih sayang sungguh. Itu menjadi dalil tuan-tuan, Mekah yang seafdal-afdal bumi. Sembahyang di Mekah 1,000 tuan-tuan, masjid lain. Sembahyang di Madinah 1,000 kali ganda. Sembahyang di Masjid Al-Aqsa 500. Baik. Saya ringkas tuan-tuan, nak habis dah lajak 10 minit tuan-tuan. Jadi Nabi pun bergerak tuan-tuan sampai di Quba. Nabi bergerak 1 Rabiul Awal sampai di Quba 8 Rabiul Awal. Nabi duduk 4 hari buat Masjid Quba. Waktu Nabi di Quba ni, Sayyidina Ali pun sampai. Sayyidina Ali lepas dia kena belasah tuan-tuan di Kaabah tu, dia dilepaskan. Dan Sayyidina Ali terus pergi, sempat bertemu dengan Nabi di Masjid Quba. Duduk tu lah, dan Nabi duduk di Quba tu, dekat dah tuan-tuan dengan Madinah, tak jauh dah. Nabi duduk 4 hari. Dan Nabi masuk ke Madinah pada 13 Rabiul Awal. Lebih kurang 13 Rabiul Awal Nabi masuk ke kota Madinah. Jadi sampailah, selesailah tuan-tuan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya tuan-tuan, saya tutup tuan-tuan kuliah ni dengan kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Kenapa tak ada hijrah? Tidak ada lagi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Pasal tak ada hijrah? Pasal kota Mekah dah jadi ketua Islam, dah jadi negara Islam dah. Islam dah. Pembukaan kota Mekah pada 8 hijrah tu. Tidak ada lagi hijrah. Maknanya dia, siapa yang berhijrah sebelum tu dapat pahala yang besar. Berhijrah daripada bumi Mekah ke Madinah. Dah tak ada dah. Habis tu yang tinggal apa kalau nak pahala? Walakin jihadun wa niyatun. Yang ada jihad dan niat. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang benar-benar berhijrah ni, orang yang berhijrah meninggalkan perkara yang haram. Itulah hijrah yang ada tuan-tuan. Kalau kita ada benda tabiat yang buruk, kita ada dosa yang kita duk buat, ada apa-apa benda buruk lah tuan-tuan yang kita duk amalkan ni, tuan-tuan nak dapat pahala hijrah, tinggal benda buruk tu.
Itulah hijrah yang masih lagi ada sampai hari kiamat. Dalam hadis tadi Nabi sebut la tanqati'il hijrah hatta tanqati'at taubah. Tidak akan tamat hijrah sehingga tamatnya pintu taubat. Bila pintu taubat tamat, terbitnya matahari di barat. Selagi belum matahari terbit di barat, selagi itu ada hijrah. Hijrah daripada tabiat yang buruk kepada tabiat yang lebih baik. Habis tuan-tuan. Jadi saya mohon maaf tuan-tuan kalau kekurangan dan sebagainya. Saya harap dalam penyampaian lebih kurang dalam sejam tuan-tuan lebih kurang adalah pengajaran dan kebaikan dan manfaat yang tuan-tuan boleh ambil. Dan saya mohon maaf kalau kekurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmuman matruda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.